Okey, kamu tengok buku nota menggapai tu, kamu buka muka surat 48. Okey, tengok muka surat 48. Kita belajar sirah lah ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok soalan yang ke-11 lah. Sama orang itu. Soalan 11 hingga soalan 15 ada 5 markah. Okey, satu soalan satu markah. Padankan, maksudnya sesuaikan lah ataupun gariskan. Okey, baik. Kita baca dulu. Dia punya statement dia lah. Alif ni bahagian alif, kamu kena sesuaikan di bahagian bawah lah. Okey, ni bahagian bawah semua ni. 5 ni bahagian alif. Yang pertama dia kata Masjidil Haram. Masjidil Haram. Okey, kalau tak tahu baca, kamu kena bubuh baris. Okey. Yang kedua namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Okey, ni kamu jangan dengar ni. Kalau Masjidil Haram tu memang famous lah. Okey. Semayang di situ kalau pahala paling besar lah. Dia tak sama dengan semayang di masjid-masjid lain. Yang kedua namanya Masjid Qiblatain. Okey. Yang ketiga namanya Masjidil Aqsa. Okey. Masjidil Aqsa. Yang ke-14 Masjid An-Nabawi. Okey, yang baru masuk tengok muka surat 48. Okey, tengok buku pink muka surat 48. Okey, nombor 14 Masjid An-Nabawi. Yang ke-15 Masjid Quba. Okey. Masjid Quba. Baiklah. Okey, yang tu kolom alif tu dia bagi tahu masjid. Maksudnya nama-nama masjid. Masjid-masjid yang besar lah tu di dalam agama Islam ni. Kalau masjid-masjid besar itulah. Orang tu masjid-masjid yang mempunyai sejarah lah. Okey. Sejarah dengan Rasulullah lah. Baik, tengok kolom bawah pula dia kata. Yang pertama ni di Madinah. Okey. Di Madinah. Madinah ni nama tempat lah. Okey, nama tempat lah. Macam kita ni Malaysia, okey, Kedah, tu nama tempat lagi. Ni Madinah. Okey. Madinah ni tempat Rasulullah berhijrah lah. Okey. Dan sekarang ni kubur ataupun makam Rasulullah pun di Madinah lah. Bawah pula yang kedua di Palestin. Di Palestin. Okey. Palestin ni tempat yang lah ni duk perang tu Palestin lah. Okey. Last sekali di Mekah. Di Mekah. Okey. Mekah tu kalau bahasa Melayu panggil Mekah lah. Kalau bahasa Arab dia Makkatun. Makkah, Makkah lah. Okey, bahasa Arab dia Makkah. Tapi kita orang Melayu panggil Mekah lah. Tu nama-nama tempat. Okey. Jadi bahagian ni kamu kena sesuaikan. Masjid-masjid ni letak di mana? Contoh Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di Madinah ke, Palestin ke, Mekah? Tengok surat 48. Hari ni sirah, sambung hari itulah. Okey, tengok muka surat 48. Okey, baik, kita tengok pertama dulu. Dia kata Masjidil Haram. Ustaz tutup mat. Okey, Masjidil Haram tempat kita duk mengerjakan haji ataupun umrah. Umrah lah. Haji ni dia luas lagi. Okey, kita duk tawaf, ada Kaabah tu. Jadi terletaknya di Mekah lah. Ni memang famous lah.
Okey, terletak Kaabah lah. Ada Kaabah lah di Masjidil Haram tu. Besar lah. Masjidil Haram kalau sembahyang kat dia, pahala dia 100,000 kali ganda. Dia tak sama macam kita sembahyang di tempat lain. Kalau sembahyang di situ pahala paling banyak lah. 100,000 kali ganda daripada kita sembahyang di tempat lain lah. Daripada masjid biasa lah, masjid kampung kita agak. Baik, dengan ke-12 pula dia kata Masjid Qiblatain. Okey, Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni kita gariskan dulu. Dia terletak di Madinah. Okey, di Madinah. Masjid Qiblatain ni dia ada dua kiblat. Okey, ada dua kiblat lah. Macam kita di masjid biasa ni satu kiblatnya. Masjid Qiblatain ni ada dua kiblat. Satu kiblat hala ke Baitul Maqdis di Palestin. Satu kiblat lagi hala ke Mekah lah. Okey, ke Masjidil Haram. Dia ada sejarah lah. Okey, waktu Rasulullah semayang Zuhur. Okey, semayang Zuhur waktu tu. Waktu Rasulullah semayang dah 2 rakaat hala ke Masjidil Aqsa. Cukup 2 rakaat tu tengok, lepas tu wahyu turun. Suruh Rasulullah kalih kiblat hala ke Masjidil Haram. Jadi Rasulullah kalih lah. Sebab tu masjid tu dia ada 2 kiblat. Satu hala ke Palestin, satu lagi hala ke Mekah. Okay, tapi hari ni kalau kita pergi sembahyang, hala ke Mekah lah. Jangan hala ke Palestin. Tu sejarah dia lah dulu. Okay, dia ada dua kiblat. Baik, ke-13 tengok pula Masjidil Aqsa. Okay, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni hak tempat duk perang lah ni lah. Okay, di Palestin. Hak orang Yahudi nak berebut tu, Palestin lah. Okay, Masjid Al-Aqsa di Palestin. Masjid Al-Aqsa ni selalu kamu dengar banyak dalam peristiwa Isra Mi'raj lah. Okay, Isra Mi'raj tu ada lah. Kalau belajar Isra Mi'raj, dia akan sebut lah salah satu tempat persinggahan Rasulullah adalah di Masjidil Aqsa sebelum Nabi naik ke langit tu. Baik, yang ke-14 pula Masjid Nabawi. Okay, Masjid Nabawi ni famous lah. Ni kalau semayang dapat 10,000 kali ganda pahala. Okay, dia di Madinah. Masjid Nabawi di Madinah. Tempat di situ, di Masjid Nabawi tu kamu boleh ziarah lah makam Rasulullah. Okay. Dan terakhir Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba ni pun berada di Madinah juga. Dari Madinah juga. Okay. Masjid Quba ni masjid yang pertama lah dibina waktu Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Sebelum sampai di Madinah tu, Nabi singgah di satu tempat namanya Quba. Okay. Di situ pun Nabi buat masjid lah. Okay. Tu tempat-tempat famous lah, tempat-tempat bersejarah dalam umat Islam ni. Okay, baik, tu mudah aja. Kamu kena ingat tempat-tempat tu, masjid-masjid tu dan tempat dia. Okay, baik. Ya, okay, tengok bawah pula. Ada soalan kah? Okay, tak ada, Ustaz teruskan. Okay, tengok soalan 16 hingga soalan 20. Kena sesuaikan juga. Baik, kita baca dulu kolom alif. Kolom alif. Yang pertama dia kata Al-Quranul Karim. Okay. Kolom alif ni dia bagi contoh-contoh mukjizat. Okay, bagi contoh-contoh mukjizat. Nabi ni kan ada banyak kan. Jadi dia bagilah mukjizat Nabi Muhammad lah. Bukan mukjizat Nabi lain dia tak bagi sini, mukjizat Nabi Muhammad saja. Jadi kamu kena sesuaikan di bahagian kolom bar. Kolom bar ni dia bagi kategori mukjizat. Mukjizat ni ada 2 jenis. Okey, yang pertama maknawi, yang kedua hissi. Jadi kamu kena sesuaikan. Okey, baik kita baca dulu. Yang pertama dia kata Al-Quranul Karim. Okey, Al-Quranul Karim.
Al-Quranul Karim ni salah satu wahyu Allah lah, kitab Allah lah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, tu Al-Quranul Karim lah. Kita duk baca tu Al-Quranul Karim lagi. 17, terbelah bulan di langit. Okey, terbelah bulan di langit. Bulan atas langit tu terbelah. Baik, yang ke-18, Isra' dan Mi'raj. Okey, Isra' dan Mi'raj. Isra' ni perjalanan Nabi lah, daripada Mekah ke Palestin, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu masuk Isra'. Mi'raj ni pula perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa tu ke Sidratul Muntaha lah, ke langit tu. Itu masuk Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj tu. Baik, yang ke-19, melambatkan matahari terbenam. Melambatkan matahari terbenam. Okey. Yang ke-20, Masjid Quba. Masjid Quba. Salah satu mukjizat lah. Boleh tengok lah. Cuma Masjid Quba ni dalam silibus dia tak sebut. Dalam soalan ni dia bagi juga. Okey, tak apalah, dia bagi. Baik, tengok Kuala Lumpur pula. Dia kata pertama, mukjizat. Mukjizat kamu kena ingat tu. Mukjizat ni benda apa? Okey. Mukjizat ni perkara luar biasa lah. Okey. Cetek sikit lah. Perkara luar biasa. Okey. Yang berlaku kepada Nabi. Tu masuk mukjizat. Perkara pelik lah. Perkara luar biasa tu perkara pelik yang berlaku pada Nabi. Okey. Bukan pada manusia biasa. Okey, baik. Mukjizat ni ada dua. Yang pertama namanya maknawi. Okey. Mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ni mukjizat yang kita boleh faham sahaja. Okey. Kita nak lihat dengan mata kepala, kita tak nampak dia sebagai satu mukjizat. Kita nampak dia macam biasa saja. Okey. Tapi dia satu mukjizat. Mukjizat maknawi ni ada yang sampai kita hari ni lah, iaitu Al-Quran tu. Tu bagi mukjizat maknawi lah. Yang kedua namanya mukjizat hissi. Mukjizat hissi. Okey, mukjizat hissi ni kita boleh lihat dengan mata kepala kita lah. Okey. Cuma kita tak tengoklah sahabat Nabi lah, hak hidup sezaman dengan Nabi tu, dia boleh tengoklah mukjizat hissi ni. Kalau kita hari ni tak ada lah, kita tak boleh tengok lah. Okey, tinggal mukjizat maknawi je lah. Okey, baik. Tengok pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Ini mukjizat maknawi lah. Okey. Al-Quran tu memang kita boleh tengok. Okey. Tapi kalau kita tengok dia macam biasa saja. Padahal dia tu satu mukjizat. Kalau kita mendalami dia, kita tahulah Al-Quran ni sebagai satu mukjizat lah. Cuma kalau kita tengok luang dia macam buku biasa lah. Baik, yang kedua pula, terbelah bulan di langit. Okey, terbelah bulan di langit. Bulan tu terbelah dua. Dalam peristiwa berlaku di satu tempat lah di Mekah tu, nama Jabal Abi Qubais tu. Okey, dia cerita panjang lah. Okey, dalam peristiwa tu orang-orang kafir Quraisy mereka macam mencabang Nabi lah, supaya tunjukkan mukjizat kepada mereka nak tengok. So Nabi belah bulan kat langit tu, terbelah jadi dua. Jadi sahabat-sahabat dan orang-orang hidup zaman tu, mereka boleh tengok lah. Kita hari ni kita tak nampak lah. Okay. Jadi mukjizat hissi lah jawapan dia.
Okey, nombor 18 ada nak jawab ke? Ada siapa nak jawab ke? Tak ada. Okey, tengok yang ke-18, Isra' dan Mi'raj. Okey. Isra' dan Mi'raj ni benda ni berlaku pada zaman Nabi, dan kalau tengok tu biasalah. Okey, tapi dia satu mukjizat lah. Dia mukjizat maknawi. Okey. Mukjizat maknawi ni dua aja, Al-Quranul Karim dengan Isra' Mi'raj saja. Yang lain semua mukjizat hissi. Kamu kena ingat tu. Okey, seterusnya melambatkan matahari terbenam. Melambatkan matahari terbenam, mukjizat hissi lah. Okey, mukjizat hissi. Yang terakhir Masjid Quba. Okey, Masjid Quba ni dia bina dalam masa yang singkat lah. Okey, Ustaz minta apa nak ingat. Okey, Masjid Quba pun mukjizat hissi juga. Masjid Quba ni dalam silibus tak ada. Okey. Dia soalan dia bagi juga. Jadi mudah aja, mukjizat manawi ni dua saja, Al-Quran dengan Isra' Mi'raj. Yang lain pada tu semua mukjizat hissi. Okey. Okey, baik. Tengok surat 49 pula. Okey, tengok surat 49. Isi tempat kosong, okey, berpandukan jawapan yang diberi. Okey, jawapan dia bagi dah. Cuma isi tempat kosong je. Cuma di situ jawapan dia bagi 6. Okey. Jawapan dia bagi 6. Tempat kosong ada 5 aja. Jadi ada satu jawapan pengganggu lah. Okey. Baik. Yang pertama, tengok dulu jawapannya. Perang Badar. Okey. Perang Badar. Perang ni perang lah. Okey, bertempur dengan musuh lah, dengan musuh Islam. Badar ni satu tempat lah. Satu tempat namanya Badar. Area Madinah juga lah. Okey, satu tempat nama Badar. Jadi perang tu berlaku pada bulan Ramadan. Yang kedua, Mekah. Okey. Mekah ni nama tempat lah. Okey, nama tempat lah Mekah ni. Seterusnya Mi'raj. Okey. Mi'raj. Mi'raj ni perjalanan Nabi lah daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit tu. Seterusnya riba. Okey. Riba ni satu benda yang haram lah dalam Islam. Okey. Riba ni contoh kamu selalu lambat hutang lah riba ni. Contoh kita ada orang hutang kita RM3, kan? Lepas tu kita bank dia. Bayar lagi bayar RM5. Hutang RM3 bayar RM5. Tu riba lagi. Dalam bab jual beli pun sama juga. Contoh kalau kita tukar barang, okey, kita tukar kita nak beli beras, okey, beras pulut. Nak tukar dengan member kita ada beras besar. Okey, kita beras pulut 1 kilo, nak tukar member kita beras besar 2 kilo. Tu jadi riba tu. Okey, cuma bahasan dia panjang lah riba ni. Cuma peringkat kamu ni tahu secara asas macam tu lah. Kebiasaannya dalam bab hutang lah.
lambat jual beli hari ni jarang lah. Ada juga lah, cuma jarang berlaku sebab kita guna duit. Kalau tukar makanan dengan makanan, tu boleh jadilah riba tu, kalau tak ikut syarat dia. Seterusnya Al-Madinah. Okey, Al-Madinah. Al-Madinah tu nama tempat lah di Madinah tu. Last sekali Al-Alaq. Al-Alaq. Okey. Al-Alaq tu satu surah lah. Okey, satu surah Al-Quran, iaitu wahyu pertama tu, surah Al-Alaq tu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tu. Iqra wa rabbukal akram. Tu surah Al-Alaq lah sampai habis lah. Baik. Tu jawapan lah, sebab sikit kamu kena tahu lah tu. Istilah-istilah tertentu tu. Okey, baik, kita tengok soalan. Yang pertama, dia kata Masjidil Haram. Okey, Masjidil Haram terletak di Masjidil Haram tadi kita buat dah. Okey, Masjidil Haram ni tak di Mekah lah. Letak di Mekah. Okey, yang ke-22 pula. Semasa peristiwa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat? Okey, dalam peristiwa apakah Nabi menerima perintah solat lah daripada Allah Taala? Okey. Dalam peristiwa apakah? Dia tanya sini. Jawapan dia peristiwa Mi'raj lah jawapan dia. Okey. Peristiwa Mi'raj. Okey, waktu Nabi dalam peristiwa Mi'raj tu, daripada Masjidil Aqsa Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Okey, di situ Nabi melihat Allah lah. Nabi melihat Allah, dan Allah Taala memerintahkan supaya umat Nabi Muhammad ni menunaikan solat sebanyak 50 waktu. Okey, 50 waktu. Lepas tu Nabi pun tak apa, terima lah. Terima, tu turun sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata, banyak lah tu kan. Pergi naik balik jumpa Allah Taala. So kurang lah kali, tinggallah 5 waktu pada hari ni. Okey, jadi kita sembahyang semalam lah ni 5 waktu lah. Tapi pahala dia sama macam 50 waktu. Okey, ganjaran dia Tuhan bagi. Sembahyang 5 waktu tapi pahala macam 50 waktu. Jadi kena bersyukur lah. Itu dalam peristiwa Mi'raj. Okey, Yang ke-23. Peristiwa apakah berlaku dalam bulan Ramadan? Okey. Peristiwa apakah berlaku dalam bulan Ramadan? Ini tajuk darjah 4 ni. Peristiwa perang Badar lah. Okey, perang Badar. Perang Badar. Perang Badar ni berlaku pada 17 Ramadan. Okey, berlaku pada 17 Ramadan. Orang Islam ada 300 orang lebih aja. Orang musyrikin Quraisy ada 1000 orang. Lawan 300 lebih lawan 1000. Hak menang 300 lebih menang. Okey, 1000 kalah. Peristiwa perang Badar ni lah, malaikat pun turun membantu orang Islam. Okey. Ya, sahabat Nabi mendapat kemenangan lah. Okey. Orang Islam dapat kemenangan lah dalam perang Badar ni. Perang pertama sekali lah. Okey. Selepas Nabi berhijrah ke Mekah, selepas Nabi berhijrah ke Madinah, duk lepas tu berlaku perang Badar. Okey. Okey, kisah-kisah ni kamu boleh tengok lah dalam buku, ataupun kalau malas tengok buku, tekan YouTube-nya, tulis perang Badar. Okey, dia keluar. Dia keluar ke mak kartun ke apa ke. Okey, baik, yang ke-24. Muamalah. Muamalah. Okey. Muamalah ni urusan lah. Selalu melibatkan perniagaan lah. Muamalah ni. Muamalah bahasa Arab. Bahasa Melayu tulis urusan lah boleh. Satu urusan lah.
Urusan antara manusia orang panggil muamalah lah. Okey, macam kita bercakap dengan orang tu muamalah orang panggil. Urusan dengan Allah orang panggil ibadah. Kita semayang, puasa tu orang panggil ibadah. Okey. Habis pukul 4. Okey, kelas habis pukul 4. Okey, kalau urusan dengan manusia orang panggil muamalah. Tak kira jual beli ke, kita pergi beli barang tu muamalah orang panggil. Sewa ke, pinjam ke. Okey, muamalah sebelum Islam, maksud sebelum kedatangan agama Islam ni berunsur jawapan dia satu je, iaitu riba lah. Riba. Riba ni haram lah. Okey. Riba ni zaman kita pun ada lagi. Contoh macam alung tu, orang duk duk bagi hutang ke orang tu, banyaknya riba tu. Dia bagi orang pinjam 1,000, dia ambil balik 10,000 ke. Tu riba tu. Tak boleh riba macam tu. Kalau hutang orang 1,000, bayar balik 1,000. Dan dia nak ambil untung atas hutang yang dia bagi kat orang tu. Tu riba tu. Dia jadi zalim lah. Okey, tu tak boleh. Jadi bila Islam menghapuskan riba. Okey. Sebab Allah Taala kata dalam Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey. Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba tu macam itulah. Okay. Dia menzalimi orang. Dia menindas. Baik, yang ke-25. Nama surah pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, okey, surah pertama surah apa? Tu dia tanya. Nama surah di atas ni satu je, iaitu surah Al-Alaq lah. Okey, itu surah Al-Alaq lah. Surah Al-Alaq, wahyu pertama diturunkan lah ketika Rasulullah berada di Gua Hira tu. Waktu malaikat Jibril mai kat Nabi tu, malaikat Jibril kata kat Nabi, "Iqra ya Muhammad." Okey, bacalah. Nabi kata, "Aku tak tahu baca." Okey. Tu malaikat pun ajaklah. Waktu tu turunnya wahyu pertama lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 5 tu. Okey, itu wahyu pertama. Okey, baik. Okey, cukuplah dekat tu. Sirah. Nanti sambung pula soalan 26. Okey, kamu ingatlah nanti kalau tengok hari sirah tu, tengok teruslah soalan yang seterusnya kita buat tu. Okey. Baik. Rehat sekejap, 2 minit.